أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى سيدنا محمد وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسكن الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي. الحمد لله. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat baki umur, atas nikmat sihat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang Allah kurniakan pada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk solat fardu maghrib secara berjemaah. Sementara menunggu masuknya solat fardu insya-Allah kita akan kerjakan secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, sama ada kecil ataupun besar, sama ada kita sedari ataupun tidak kita sedari. Moga-moga Allah mencucur rahmat dan kasih sayangnya ke atas kita dan juga anak isteri kita dan juga kaum kerabat kita, sama ada yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Begitu juga kepada jiran-jiran kita, masyarakat sekeliling kita, dan sekalian muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun telah meninggal dunia, dan sama ada kita kenal ataupun tidak kita kenal. Moga-moga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, sama ada kecil ataupun besar, sama ada kita sedari ataupun tidak kita sedari. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, ada 3 tanda-tanda ataupun 3 alamat orang-orang yang jahil, ataupun dalam bahasa kita sebut orang-orang yang kurang cerdik ataupun orang-orang yang bodoh. Ada 3 tanda-tanda, kata Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi kata-kata sahabat Nabi ini, Abu Qatadah radhiyallahu anhu ni lanjutan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, al-ajazu man itba'a nafsahu wal hawa wal tamanna 'ala Allah al-aman. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-qayyisu man dana nafsahu, orang yang bijak ataupun orang yang pandai itu ialah orang yang menundukkan hawa nafsunya, ataupun kita kata mendidik hawa nafsunya daripada nafsu yang jahat, iaitu nafsu amarah, kepada nafsu yang lebih baik,
daripada nafsu amarah, nafsu yang paling jahat, naik kepada nafsu lawamah, kemudian naik kepada nafsu mulhimah, dan seterusnya kepada nafsu tingkatan yang selamat, iaitu nafsu mutmainnah. Dan sekurang-kurang nafsu yang baik itu nafsu mutmainnah. Jadi seorang yang bijak itu, kata Nabi SAW, orang yang boleh mendidik hawa nafsunya daripada bernafsu dengan nafsu yang jahat ataupun nafsu yang bersifat dengan sifat keji ataupun sifat mazmumah. Itu orang yang boleh menundukkan hawa nafsunya dan mu'amila lima ba'dal mauti, dan beramal dengan amal untuk kehidupan selepas mati. Itu orang yang bijak. Orang yang bijak itu bukan sekadar dia boleh menundukkan hawa nafsunya, bahkan dia berfikir jauh supaya kehidupan di dunia, bukan sekadar kehidupan di dunia dia selesa, bahkan lebih-lebih lagi selesa dan hidup bahagia di akhirat. Itu orang yang bijak. Sedangkan lawan bagi sifat bijak ini, itu sifat bodoh ataupun sifat jahil ataupun sifat kurang cerdik ini, man ataba'a nafsuhu, mereka yang mengikut saja apa kata hawa nafsu, tak bangkang langsung nafsu jahat, apa yang nafsu suruh semuanya diikut belaka. Dia tidak ada usaha langsung untuk nak mengubah nafsu dia itu daripada nafsu yang jahat kepada nafsu yang baik. Sedangkan hakikat penciptaan nafsu itu, Allah jadikan nafsu itu derhaka kepada Allah. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk menundukkan hawa nafsu. Jangan ikut saja cakap nafsu. Jadi orang yang kurang bijak itu orang yang ikut apa saja kata hawa nafsu dia. Qul hawa, maksudnya dia ikut saja kata-kata hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan atas Allah. Dia sepanjang angan-angan di atas surah Al-Amani. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa. Angan-angan kepada Allah, mudah-mudahan aku tak beramal esok, sekarang ni aku tak beramal, nanti umur aku sekian-sekian aku akan beramal. Angan-angan kepada Allah. Sedangkan kita tidak tahu umur kita akan berakhir pada umur yang berapa, kita tidak tahu. Sedangkan syarat mati itu bukannya sakit, syarat mati itu bukannya tua, syarat mati itu bukan sekian-sekian. Bahkan syarat mati itu apabila sampai ajal. Idza jaa ajaluhum wa la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal, sampai tempoh mati itu, tidak akan ada orang ataupun tidak ada makhluk yang boleh mentakhirkan walaupun satu saat, ataupun mendepankan, mengawalkan walaupun satu saat, tepat pada tempoh dan ketikanya. Maka nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ada 3 tanda-tanda ataupun 3 alamat bagi orang yang jahil ataupun orang yang bodoh itu. Kalau kita ada salah satu daripada tanda-tanda ni pada malam ni, pakat-pakat kita buang. Selagi mana ada tanda-tanda ni, selagi itu kita masuk dalam kategori orang yang, seperti mana kata Nabi, orang yang kurang bijak ataupun orang bodoh. Kita nak masuk dalam kategori orang yang bijak, bijaksana, seperti mana orang tua-tua dulu kata bijaksana. Bijaksana ni merujukkan bijak, membuat amal untuk kehidupan di sana, di akhirat. Itu orang bijaksana. Asal kalimah bijaksana tu makna dia orang yang bijak mengatur kehidupannya, bukan sekadar kehidupan di dunia, bahkan lebih-lebih lagi dia bijak mengatur kehidupan selesa dan bahagia di sana, di akhirat. Itu maksud bijaksana. Jadi kita nak masuk dalam kategori orang yang bijaksana, maka wajib bagi kita buang jauh-jauh dengan segera dan sifat-sifat bodoh, walaupun satu sekalipun. Atau lebih teruk lagi, 3 tanda orang jahil atau orang bodoh ini kita ada, maka lebih-lebih lagi wajib kita tinggal buang dengan segera. Maksud kita buang dengan segera. Kerana orang-orang yang betul-betul beriman atau orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan betul-betul beriman akan adanya hari pembalasan di akhirat nanti, pasti dia akan usaha sungguh-sungguh untuk bawa keluar dirinya daripada duduk dalam kategori orang jahil atau orang yang bodoh ini. Kerana orang jahil atau orang bodoh ini pada hakikatnya dia duduk dalam gelap, walaupun pada zahir pandangan dia nampak terang.
Mereka-mereka inilah yang duduk dalam teraba-raba dalam terang, orang yang sesat dalam terang. Seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan seperti mana kita sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis hasan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya satu hari datang seorang sahabat Ansar kepada Nabi SAW. Selepas dia memberi salam kepada Nabi SAW, dia pun bertanya soalan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Satu hari datang seorang sahabat Nabi kepada Nabi SAW dan tanya soalan, orang beriman yang mana satukah yang paling baik? Dia tanya kepada Nabi, orang beriman yang terbaik itu siapa? Jawab Nabi SAW, yang paling baik akhlak dia. Bukan sekadar dia berilmu, bukan sekadar dia alim, tapi diukur di segi kebaikan seseorang itu yang terbaik di kalangan manusia itu adalah akhlak. Walau ilmu tinggi mana sekalipun, tapi tidak ada akhlak, tidak ada adab, maka dia pandang rendah di sisi Allah. Kemudian lelaki Ansar itu pun bertanya lagi, mukmin ataupun orang beriman yang mana satukah yang paling bijak? Jawab Nabi SAW, akatharuhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqiyas. Orang yang paling banyak, orang yang bijak itu adalah orang yang paling banyak mengingati mati. Wa ahsanuhum lima ba'dul isti'dadan, dan bukan sekadar ingat mati, bahkan membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Ulaika al-qiyas, ulaika al-aqiyas, mereka itulah orang-orang yang bijak, mereka itulah orang-orang yang pandai. Baik, tiga ciri itu kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Yang pertama, kagum dengan diri sendiri, ataupun kita sebut sebagai ujub. Orang yang ada sifat kagum pada diri sendiri ni tanda-tanda orang yang kurang bijak, ataupun tanda-tanda orang jahil. Selagi mana dia duduk dalam kategori ujub pada diri sendiri, walaupun dia ada ilmu banyak mana sekalipun, dia masih lagi duduk dalam kategori orang yang jahil. Kerana orang yang alim itu ataupun orang yang berilmu agama itu ialah orang yang tidak pandang pada diri. Maksudnya dia tak nampak kehebatan pada diri, bahkan dia nampak kekurangan orang lain yang lebih pada dia. Selagi mana ada sifat kagum diri ataupun kita sebut ujub ataupun perasan diri ini, yang dia perasan diri dia hebat, dia perasan diri dia bagus, dia perasan diri dia lebih baik pada orang lain, itu sifat ujub. Maka ini tanda-tanda orang yang jahil. Yang kedua, sifat kata Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, tanda orang jahil itu ialah selain daripada ujub perasan diri, ialah orang yang banyak bercakap, ataupun kita kata kaki sembang, sentiasa bercakap pada benda-benda yang tak ada faedah. Kebiasaannya orang banyak bercakap ni, dia bercakap berkaitan hal-hal yang berkaitan yang bukan dengan diri dia. Dia cakap hal orang. Orang tu yang seperti orang tu macam ni, orang ni macam tu, orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang tu salah, orang tu silap. Itu bercakap tentang orang, hal orang. Jadi kalau ada sifat seperti ini, sifat suka bercakap-cakap hal-hal berkaitan dengan orang, tanda-tanda jahil. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu, tanda-tanda jahil atau bodoh seseorang itu ialah dia melarang orang daripada buat kejahatan, maksiat dan dosa, tapi dia sendiri duk buat apa yang dia duk larang orang buat. Yang ketiga ni lagi dasar. Dia suruh orang buat baik, dan dia suruh orang tinggal kejahatan, bahkan kejahatan yang dia larang orang buat tu yang dia buat. Ini tanda-tanda orang jahil. Walaupun dia berilmu, pandai cakap, tapi dia sendiri tak buat kebaikan, ataupun dia sendiri dia buat kejahatan, maka ini tanda-tanda orang yang jahil. Jadi yang pertama sifat ujub, yang kedua perasan diri ataupun ujub. Yang pertama
Yang pertama sifat ujub, yang kedua banyak bercakap-cakap hal orang lain yang tidak ada kaitan dengan akhirat, yang tidak ada kaitan dengan kebaikan. Yang ketiga, suruh orang tinggal kejahatan, suruh orang buat kebaikan, tapi dia sendiri pun tak buat. Itu tanda-tanda kejahilan. Tuan tengok kitab. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Qala al-musannifu Syekh Abdul Qadir al-Mandili al-Indonesia rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, kitab asas bagi ilmu tasawuf. Kita sampai pada membicarakan kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Anggota yang 7 ni tempat masuk dosa-dosa. Kalau kita tidak menjaga dengan baik, maka dosa-dosa akan masuk melalui 7 anggota ini dan mengotorkan hati. Maka perlu peringkat awalnya kita menutup pintu-pintu masuk daripada dimasuki oleh dosa-dosa ataupun kotoran ataupun karat-karat yang boleh mengotorkan hati. Apabila kotornya hati, maka segala ibadat, maka kita akan bersifat, apabila kotornya hati itu, maka kita akan bersifat dengan segala sifat kekejian ataupun sifat mazmumah. Selagi mana kita tak bersihkan hati itu, selagi itulah kita akan bersifat dengan sifat mazmumah, sifat keji. Segala percakapan kita, segala tindak tanduk kita, pandangan kita, pendengaran kita, semuanya akan menunjukkan kepada sifat keji ataupun sifat yang dicela oleh syarak. Maka segala anggota yang 7 ni perlu kita tutup ataupun kita bersihkan daripada segala sifat-sifat yang keji. Jadi 7 anggota tu ialah mata, 2 telinga, lidah, perut kita, faras ataupun kemaluan, 2 tangan dan 2 kaki. Ini 7 anggota ni adalah 7 panca indera yang boleh kalau kita salah gunanya akan mengotorkan hati, dan juga besok di akhirat dia akan menjadi saksi di akhirat. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini Allah kunci lidah, wa tukallimuna aydihim, dan bercakap kedua tangan, wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi kedua kaki, bima kanu yaksibun, akan apa-apa juga yang kamu kerjakan. Besok di akhirat anggota-anggota ini akan menjadi saksi. Pada hari ini dia tengok aja apa yang kita buat. Besok di akhirat dia akan menjadi saksi, berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah lain Allah sebut, wa ma kuntum tastatiru na ay yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan pada hari akhirat besok akan menjadi saksi atas kamu, sam'ukum akan pendengaran kamu, wala absarukum akan pandangan kamu, wala juludukum kulit-kulit kamu akan menjadi saksi, dan semua anggota-anggota lain semua akan menjadi saksi kamu di akhirat besok. Jadi kita tak boleh nak sangkal lagi, semuanya terbukti, ditulis oleh para malaikat kiraman katibin dalam kitab catatan amal, dan juga anggota kita juga menjadi saksi. Jadi fasa pertama iaitu pada menyatakan mata. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah, yang bangsa akhirat dan yang bangsa dunia. Jadi tujuan Allah jadikan mata kita ini, tujuan utama dia, yang paling utama ada beberapa faedah. Bukan sekadar faedah dunia, kita boleh melihat tu, kita boleh melihat ni dan sebagainya, dan memudahkan urusan dunia kita. Bukan sekadar itu, tapi bahkan lebih lagi untuk tujuan akhirat. Lebih-lebih lagi kita kena gunakan tujuan Allah jadikan mata tu untuk kenal dia, untuk kita melihat kepada Quran, untuk melihat kepada benda-benda yang
mendatangkan pahala bagi akhirat. Dan tujuan yang paling utama sekali sebenarnya anggota orang jadi ni untuk kenal Allah. Yang lain cuma sampingan semata-mata. Maka setengah daripada faedahnya yang bangsa akhirat, maksudnya faedah daripada tujuan Allah jadikan mata ni untuk kehidupan, untuk kegunaan dapat pahala bagi kehidupan di akhirat, iaitu memandang kepada langit dan memandang kepada matahari dan memandang kepada bulan dan bintang dan lain, supaya berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Ta'ala dan atas keesaan dan atas kuasa. Jadi tujuan Allah jadikan mata ni paling utama sekali ialah untuk kenal Allah, untuk kita berdalil dengan apa juga yang kita nampak daripada makhluk Allah ni, sama ada matahari, bulan, bintang dan lain-lain, gunung ganang, sungai, hutan dan sebagainya, kita melihat kepada binatang dan sebagainya. Tujuan untuk kita berdalil akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat wujud. Berdalil menunjukkan sifat wujud Allah. Apa dalil wujud Allah? Adanya bulan, adanya bintang, adanya gunung ganang. Mustahil bulan, bintang, gunung ganang dan sebagainya jadi dengan sendiri. Pasti ada yang menjadikan. Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat wujud. Wujud yang hakikat. Kita pun wujud juga, tapi wujud Allah tu wujud yang hakikat. Sedangkan wujud kita ni dijadikan. Asalnya tidak ada, kemudian dijadikan. Maka wujud kita wujud yang tidak hakikat. Kita asalnya tidak ada, kemudiannya ada. Nanti kemudian satu hari nanti kita akan tak ada balik. Dan satu hari besok di akhirat besok kita akan dibangkit balik. Apabila tiupan sangkakala yang kedua, kita akan dibangkit balik. Kehidupan kita sekejap ada, sekejap tak ada. Ada kala tidak ada, kemudian ada. Dan itu wujud yang tidak hakikat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala wujud yang hakikat. Wujud Allah tidak ada yang menjadikan. Wujud Allah tidak ada permulaan, ataupun tidak ada yang menjadikan, ataupun tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan, kekal selama-lama. Allah bersifat dengan sifat qidam, sedia kala, dan Allah bersifat dengan sifat baqa, kekal selama-lama. Sedangkan yang lain daripada Allah semuanya akan binasa. Jadi tujuan Allah jadikan mata kita untuk melihat kepada wujudnya Allah, akan kekuasaan Allah. Tujuan mata kita untuk Allah jadikan ialah untuk melihat akan wujud Allah, akan sifat segala 20 sifat nak melihat dengan mata. Walaupun di dunia ni kita tidak melihat Allah dengan pandangan hakikat, tapi di akhirat besok kita akan melihat Allah dengan pandangan yang hakikat. Kita akan melihat 7 sifat-sifat makni, ataupun daripada 20 sifatnya ada 7 sifat ataupun dipanggil sifat makni yang betul-betul sifat yang berdiri pada zat Allah. Sifat kudrat, sifat maha kuasa Allah, sifat kudrat iradat, sifat berkehendak Allah, ilmu, sifat ilmu Allah, hayat, sifat hidup Allah, sama, sifat mendengar, basar, sifat melihat, kalam, sifat berkata-kata Allah. Segala 7 sifat ni kita boleh melihat pada zat Allah yang hakikat. Bukan melihat seperti mana kita melihat makhluk, adanya anggota, ada muka, kepala dan sebagainya. Allah, kita boleh melihat Allah dengan laisa ka mislihi syai'un. Kita melihat Allah dengan tidak ada umpama, contoh. Jadi ahli-ahli syurga yang masuk dalam syurga pasti akan melihat Allah. Dalil-dalil Al-Quran, wujuhun yawma idzan nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman pada hari itu, pada hari ketika kita masuk dalam syurga besok, berseri-seri. Sebab kepada mereka Tuhan mereka melihat. Nikmat di akhirat besok tidak ada nikmat yang boleh mengatasi melihat, nikmat yang boleh mengatasi nikmat melihat zat Allah. Walaupun kita masuknya dengan dalam syurga dengan nikmat bidadari, dengan nikmat makanan, minuman, apa juga yang kita terlintas di hati kita, makanan itu ada di hadapan kita. Apa-apa juga yang kita nak di akhirat besok, dengan seorang lelaki akan dikurniakan sekurang-kurangnya 72 orang bidadari syurga, 2 daripada perempuan dunia. Maksudnya perempuan yang masuk dalam syurga, 70 lagi adalah bidadari hurul ain yang dijadikan untuk lelaki yang beriman masuk dalam syurga. Itu sekurang-kurang nikmat bidadari ini, ataupun perempuan bidadari, perempuan ahli syurga dan juga bidadari ini
tak dapat kita nak bayangkan kecantikannya seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis, kulitnya putih melepok sehingga kita boleh melihat ke dalam kulit, nampak tulang-tulangnya, nampak segala urat dalam betih. Kalau kita duduk di hadapan, kita boleh kalau kita duduk di hadapan, dalam hadis sebut kita duduk di hadapan dada dia, kita letak tangan kita peluk di belakang badan, kita peluk di belakang, kita boleh nampak tangan kita di belakang, putih melepok. Wallahu alam macam mana rupa. Sama-sama kita biasa masuk dalam surga. Seorang ahli surga yang masuk dalam surga, masuk dalam rumah dia, masuk dalam bilik, melihat bidadari itu je 40 tahun melihat sahaja. Terkejut, tergamam melihat bidadari itu 40 tahun. Belum lagi kita merasa ambil nikmat atas bidadari. Nikmat jima yang aku kurniakan kepada seorang lelaki ahli surga itu 100 orang. Baik, tujuan mata yang utama yang Allah jadikan adalah untuk makrifah kepada Allah ataupun untuk kenal Allah dengan dalil pada peringkat awal. Untuk kita mengenal Allah. Di dunia kita boleh melihat Allah dengan mata hati kita, tapi di akhirat kita boleh melihat dengan mata kepala kita. Mata hati ini, untuk kita melihat dengan mata hati, kita perlu masuk ataupun kita perlu belajar ilmu tasawuf peringkat asas. Sebab tidak, kata ilmu tasawuf ni tidak boleh lari daripada 4 syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Kita sekarang sedang berjalan dalam syariat. Syariat ni maksudnya belajar. Kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu tauhid. Kita sedang berjalan. Ilmu tarekat ataupun jalan tarekat ialah kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Itu jalan tarekat. Dan ada kaedah-kaedah ulama-ulama sufi yang atas jalan tarekat ni, ataupun kita namakan atas jalan beramal ni, ada kaedah-kaedah zikir dan sebagainya, dan suluk dan sebagainya. Kemudian daripada kita beramal dengan ilmu syariat atas jalan syariat, kemudian kita ikut jalan tarekat, ada orang dalam tempoh yang singkat dia boleh sampai kepada hakikat, iaitu melihat Allah dengan musyahadah. Musyahadah ni maksudnya melihat Allah dengan mata hati melalui dalil-dalil, ataupun melihat kepada makhluk tanpa perlu berdalil lagi, dengan dalil dia boleh nampak dengan mata hati. Itu ada kaedah-kaedah. Macam ada orang yang akan pandu dia boleh sampai kepada jalan hakikat ni dalam tempoh yang singkat. Ada orang dalam tempoh yang panjang berjalan di atas jalan tarekat baru sampai pada ilmu hakikat. Dan daripada ilmu hakikat ini belum tinggi lagi. Yang paling tinggi sekali jalan ma'rifah. Dalam ma'rifah ni hubungan dia sesama makhluk, hablum minan nas, hubungan dia dengan manusia dah sempurna, dan hubungan dengan minallah, dengan Allah tu pun sempurna. Itu baru dia duduk atas jalan ma'rifah pada Allah. Ada orang yang duduk sampai di atas jalan hakikat, tak sampai-sampai pada jalan ma'rifah. Ada orang yang sampai pada jalan hakikat, kemudian dia duduk atas makam ma'rifah kepada Allah. Makam ma'rifah adalah makam yang paling tinggi. Baik, kita nak duduk atas makam-makamnya bukan atas dasar kita boleh tiru-tiru, dia atas dasar kurniaan Allah. Jadi punca untuk kita duduk atas, untuk mencapai jalan ma'rifah ataupun kita mencapai jalan hakikat ataupun jalan ma'rifah melalui syariat, mendalami ilmu syariat, ilmu tasawuf yang asas. Ilmu tasawuf ni daripada asas kita akan naik belajar. Maksudnya atas duduk atas jalan tarekat tu, kita belajar ilmu tasawuf ni daripada asas, kemudian naik. Selagi mana kita tak faham asas, selagi itu kita tidak boleh belajar yang lebih-lebih. Dalil yang pertama ialah kita menggunakan tujuan Allah jadikan mata untuk jadikan dalil makhluk-makhluk ni akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tu dan kuasa perbuatan. Dan setengah daripada tujuan Allah jadikan faedah mata ni ialah melihat akan Al-Quran. Tujuannya selain daripada ma'rifah kepada Allah, mata juga Allah jadikan kita untuk melihat Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, tadabbur, tartil. Allah perintahkan Quran ni dua, tadabbur Quran, bukan sekadar belajar membaca. Bahkan kita belajar tadabbur Quran, itu terjemahan dan tafsiran.
Quran, kehendak-kehendak Al-Quran, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, kita kena tadabbur, hayati, fahami dan hayati dan beramal. Juga larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, kita kena perhati makna dia, kita kena hayati, kita beramal. Itu tadabbur. Kemudian tartil, kita baca dengan tartil, maksudnya bertajwid. Hukum tajwid ni tak wajib belajar, tapi kalau kita belum membaca Al-Quran, wajib bertajwid. Jadi tidak kena belajar juga tajwid. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran ni dua, iaitu tartil, waratil Al-Quran tartila. Apabila kamu baca Al-Quran tu dengan tartil, dengan bertajwid, dengan tadabbur. Sebab Allah tanya dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah kamu membaca Al-Quran tidak tadabbur? Perintah Allah. Jadi tujuan yang kedua Allah jadikan selain pada untuk kenal dia, yang kedua ialah melihat kepada Al-Quran. Bukan melihat saja. Walaupun melihat Al-Quran dia dapat pahala, melihat Al-Quran saja dapat pahala. Seperti mana kita tengok kepada Kaabah pun dapat pahala. Kita tengok pada isteri, muka isteri kita pun ada pahala. Isteri tengok pada muka suami pun ada pahala. Tengok dengan kasih sayang, bukan tengok dengan kebencian. Tengok dengan pandangan rahmat, kasih sayang akan muka isteri kita, ada pahala. Isteri pula tengok muka isteri pula tengok muka suami dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, pandangan kata apa yang baik-baiklah pada suami, akan dapat pahala. Begitu juga kita pandang kepada Kaabah pun ada pahala. Kita pandang kepada muka kedua ibu bapa kita pun ada pahala. Begitu juga dengan kita memandang akan mushaf Al-Quran pun ada pahala. Bahkan kalau kita membacanya dengan tartil, dengan tajwidnya, kita tadabbur lagi, bahkan lebih lagi pahala yang Allah janji bagi orang yang baca. Bahkan Al-Quran esok di akhirat akan menjadi syafaat, penolong kita di akhirat. Dan begitu juga selain daripada melihat Al-Quran itu, melihat kepada tempat-tempat menuntut ilmu. Seperti mana kita duduk dalam majlis ilmu ni, tempat-tempat tak kira di madrasah ke, di masjid surau ke, di pondok ke, di mana-mana juga tempat menuntut ilmu, kita memandang kepada tempat tu saja ada pahala. Belum kita duduk lagi. Kita duduk lagi, ganjarannya besar. Sekurang-kurangnya kita Allah letak dalam taman-taman syurga, pahala. Sepanjang kita duduk dalam majlis ilmu tu, Allah cucuri pahala. Sehingga makhluk-makhluk yang ada di ikan di laut, burung di udara, segala jenis binatang-binatang mendoakan, akan istighfar. Itu juga para malaikat memohon istighfar bagi orang yang menuntut ilmu. Dan itu faedah akhirat, dan setengah daripada faedah yang bangsa dunia. Faedah Allah jadikan mata itu untuk kegunaan dunia, iaitu yang pertama melihat perusahaan kau, melihat perniagaan. Dan mudahkan kita guna mata untuk nak berniaga, untuk kita bekerja, untuk kita gunakan untuk mencari rezeki. Itu mata. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Dengan tujuan faedah dunia juga Allah jadikan mata untuk supaya kita tak jatuh dalam lubang. Mata jalan tak jatuh lubang, tak langgar dinding, tak langgar tiang. Itu tujuan Allah jadikan mata. Seperti jatuh dan berlaga. Dan bermula mensyukur akan nikmat mata itu. Yang pertama, cara nak syukur dengan nikmat mata itu ialah memelihara daripada tiap-tiap yang melihat yang haram. Cara untuk kita bersyukur atas nikmat mata, setiap nikmat Allah jadikan wajib kita syukuri. Setiap nikmat besok, di akhirat besok Allah akan tanya satu persatu. Adakah kita gunakan untuk jalan akhirat, untuk buat kebaikan, ataupun kita gunakan untuk perkara-perkara yang haram? Jadi cara untuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat mata itu ialah memelihara mata itu daripada melihat kepada yang haram. Seperti melihat kepada perempuan yang lain daripada isteri, melihat kepada perempuan lain dengan pandangan syahwat, ataupun sengaja-sengaja melihat berdosa haram. Bahkan berdosa, bukan sekadar berdosa, bahkan haram. Memandang saja-saja pun haram, apatah lagi memandang dengan syahwat. Jadi yang kita boleh pandang hanya muka isteri kita.
Si suami juga pandang muka isteri, isteri pun hanya pandang muka suami dia. Itu je halal. Lain-lain tu semua haram bagi dia. Dan sahaya ataupun perempuan yang hamba lah, perempuan hamba ni, hamba yang dimiliki. Sekarang zaman kita sekarang tak ada hamba. Jadi yang dia boleh pandang hanya isteri dia ataupun sahaya dia. Orang gaji tak termasuk sahaya. Orang gaji tak boleh pandang. Orang gaji dia perempuan yang merdeka, kita tak boleh pandang dia seperti mana kita pandang isteri kita. Dan mahramnya kita boleh pandang. Dan seperti melihat akan muda belia oleh lelaki-lelaki yang muda-muda. Sebab masalahnya kita bukan lelaki ni kadang-kadang ada jenis yang bukan sepatutnya dia suka kepada perempuan, tapi dia suka kepada sejenis lelaki-lelaki. Ada juga yang minat pada lelaki. Sebab tu kita ni Allah haramkan tengok muka lelaki-lelaki lama-lama, tak boleh. Muka lelaki-lelaki, terutamanya lelaki-lelaki yang muda-muda. Kalau kita tengok dengan hasusan syaitan pula hasut, kita boleh jadi minat pada lelaki pula. Isteri kita ada di rumah, kita tak minat dia. Maka haram kita melihat kepada lelaki-lelaki. Dan seperti melihat akan aurat lelaki. Aurat lelaki pun kita tak boleh tengok. Walaupun sesama lelaki tak semesti kita boleh buka semua aurat. Pakai seluar pendek aja kan. Lelaki sama lelaki pun ada aurat. Aurat-aurat yang biasa. Seperti mana kalau biasa kita pakai baju lengan pendek di rumah, kita pakai kain pelekat ke, itu aurat biasa. Maksudnya haram sesama lelaki kita pakai seluar pendek, atau kita tak pakai baju, kita pakai seluar pendek, ataupun kita pakai seluar dalam saja sama lelaki. Kita kata tak apa, dia lelaki, semua lelaki sama aja, haram. Silat-silat gaya kita boleh jadi minat pada lelaki pula. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Maka wajib bagi engkau pelihara mata daripada melihat kepada perkara yang haram. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Jadi kata Allah, qul lil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin. Jadi perintah ataupun khitab ni Allah tujukan kepada orang mukmin, sama ada lelaki yang mukmin ataupun perempuan yang mukminah. Kerana Allah tujukan perintahnya hanya orang mukmin sahaja, hanya orang beriman, sama ada lelaki atau perempuan sahaja yang boleh taat perintah Allah. Kalau dia jenis orang yang engkar perintah Allah, walaupun Allah larang dia, tapi dia masih buat juga, dia tak termasuk dalam orang yang Allah tujukan kata-kata. Maksudnya kita tak masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita nak masuk dalam kategori orang beriman, taat perintah Allah. Allah kata qul lil mu'minin, katakanlah Muhammad kepada umat-umat kau, sama ada lelaki yang beriman ataupun perempuan yang beriman, yaghuddu min absarihim, pejamkan mata, tundukkan pandangan kamu daripada melihat kepada yang haram, yang tak sepatutnya kau tengok, kau jangan tengok. Kalau kita terpandang maksudnya tak dikira dosa, tapi kita sengaja pandang dikira dosa. Contoh kita terpandang aurat perempuan, sekali pandang, terpandang, kita palih, kita cepat-cepat pusingkan kepala kita, kita tak dikira dosa. Tapi kita dengan walaupun pada mulanya kita tak sengaja, tapi kemudian kita jadikan sengaja, jadi dosa. Maka kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Sebab Allah perintah tunduk, pejam mata kamu ataupun tunduk pandangan kamu daripada melihat benda-benda yang haram, ataupun kepada lelaki haram melihat kepada bukan mahram dia, ataupun perempuan yang bukan isteri dia melihat pada aurat-aurat yang hanya suami isteri saja yang tak ada aurat. Tak ada aurat suami isteri ni. Dalam rumah tak ada aurat. Jangan di luar, di dalam rumah. Betul-betul tak ada aurat, di luar pun dibuka tak boleh. Tapi kalau sesama mahram, aurat yang biasa. Aurat yang biasa. Kalau dia duduk di rumah, kalau isteri itu dia di rumah dia tak pakai tudung, dia pakai lengan pendek, dia pakai kain batik, itu aurat biasa. Itu saja mahram boleh tengok. Tapi kalau sesama suami isteri tidak ada aurat.
wa yahfazu furujahum, dan Allah perintah juga pelihara akan faras kamu ataupun kemaluan kamu tu. Hanya kamu salurkan nafsu kamu itu untuk yang halal bagi kamu je. Suami kepada isteri dia, isteri kepada suami. Selain daripada isteri, selain daripada suami dia, itu semua haram bagi dia. Zalika azka lahum, dan demikianlah azka lahum, kata apa yang paling suci bagi mereka itu yang terbaik bagi mereka itu. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah khabir, maha mengetahui dia, bima yasnaun, akan apa-apa juga yang kamu kerja, akan apa-apa juga yang kamu buat. Surah Nur ayat 30. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat surah Nur ayat 30 ni, yang pertamanya Allah nak didik kita supaya berkelakuan baik. Ciri-ciri orang beriman antaranya dia pelihara pandangan dia pelihara kemaluan, dan begitu juga yang lain-lain anggota wajib kita pelihara. Maka ini kelakuan orang-orang yang baik, ataupun kelakuan orang-orang yang beriman. Kalau kita menyalahi perintah ataupun menyalahi kelakuan yang baik ini, kita tak termasuk di kalangan orang yang beriman. Jadi kita tak termasuk di kalangan kategori yang Allah seru ni. Allah seru wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kita tak termasuk di kalangan kategori orang beriman. Kalau kita nak masuk duduk dalam kategori orang beriman, kita kena letak diri kita seperti mana Allah perintah, itulah kita letak. Seperti mana orang tanya pada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, orang tanya, wahai ummul mukminin, wahai kepada sekalian orang mukmin, macam mana akhlak Nabi? Sebab dia pun tak pernah tengok Nabi macam mana. Jadi Aisyah jawab, khulqul Quran, akhlaqul Quran. Nabi itu akhlak dia seperti mana Quran Nabi. Jadi kalau kita nak masuk dalam kategori orang beriman, kita kena meletakkan akhlak-akhlak yang Allah sebut dalam Al-Quran. Akhlak kita tu seperti mana Quran, itulah akhlak kita. Allah perintah yang tu kita buat. Allah larang yang tu kita jangan buat, kita tinggal. Baru kita termasuk di kalangan orang yang berakhlak, ataupun termasuk di dalam hakikat orang yang beriman. Dan juga ayat ini selain daripada Allah nak tunjuk kepada sifat-sifat kelakuan orang yang baik ataupun kelakuan orang yang beriman, Allah nak memberitahu dan menakutkan. Macam mana Allah nak ancam. Ancam maksudnya di sebalik perintah Allah ni pasti akan ada seksa dia, akan ada azab. Kalau kita menyalahi perintah Allah, kita tak jaga pandangan kita tak jaga kemaluan kita tak jaga segala anggota kita buat ikut suka hati kita, pasti di akhirat besok kita akan ada azab ataupun seksaan yang menunggu kita, pasti akan ada. Di sebalik setiap perintah pasti ada azab, seksaan. Maka adapun mengajar adab, maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini dia nak terangkan maksud ayat. Jadi di sini Allah nak mengajar kita adab bagi sekalian yang orang yang beriman. Daripada ayat tadi lah, kulil mu'minin, nescaya memejamkan mata mereka itu akan segala mata mereka itu. Hendaklah kamu pejamkan mata ataupun hendaklah kamu tundukkan pandangan kamu daripada melihat perkara yang haram, iaitu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Maksudnya benda-benda yang haram kita pandang, haram kita pandang, tunduk pandangan, pejam mata. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan baik, iaitu memelihara mata daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhan. Maka wajib apabila Allah perintah, tundukkan pandangan, pelihara pandangan kamu daripada melihat perkara yang haram, dan pelihara ataupun jaga kemaluan kamu daripada salurkan kepada perkara-perkara yang haram. Maka wajib kita junjung perintah Allah, wajib. Kalau kita boleh duduk atas taat perintah Allah, maka kita termasuk kategori orang-orang yang beriman.
Kalau kita masih langgar perintah Allah, kita tak termasuk di kalangan orang yang beriman yang hakikat. Dalam Quran kalau sebut ya ayyuhallazina amanu itu beriman yang hakikat, maksudnya dia memang ikut 100%. Apa yang Allah larang dia tinggal, apa yang Allah perintah dia buat. Itu orang masuk kategori orang beriman. Kalau tidak, dia masuk dalam kategori, kalau tak termasuk di kalangan kategori orang beriman yang hakikat, dia masuk duduk dalam kategori beriman juga, tapi beriman yang asi ataupun mukmin yang derhaka. Walaupun dia ada iman sekalipun, sekurang-kurang iman yang ada pada orang beriman yang derhaka tu sebesar biji sawi ataupun sebesar kuman, itu orang beriman. Walaupun dia boleh menjadi tiket untuk dia untuk masuk dalam syurga, tapi dia akan masuk dalam syurga tu melalui jalan kena azab dulu, kena seksa dulu. Dah habis dosa-dosa dia, baru Allah izinkan dia masuk dalam syurga. Itu syarat iman. Kalau tak ada iman, langsung masuk neraka kekal selama-lamanya. Maka wajib atas sekalian hamba itu menjunjung perintah Tuhan. Dan jika tiada, kalau kita langgar perintah Allah, nescaya ataupun pasti ia berperangai jahat. Kalau dia langgar perintah Allah, dia apa yang Allah sebut dalam Al-Quran dia langgar. Apa yang Allah larang dia buat juga. Apa yang Allah perintah dia tak buat, dia termasuk di kalangan orang yang jahat hadap ataupun berperangai jahat. Tak termasuk di kalangan kategori orang yang beriman yang hakikat. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Memang sepatutlah padan dengan muka dia diseksa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun memberitahu, maka firman-Nya bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faras atau kemaluan itu lebih membersihkan, zalika azka lahum, lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faras atau kemaluan itu kedua-duanya sebab bagi membersihkan hati. Jadi faedah kita jaga mata kita daripada melihat kepada perkara yang haram, dan kita pelihara kemaluan kita daripada salurkan kepada perkara-perkara yang haram. Natijah daripada itu Allah akan bersihkan hati kita dengan faedah ataupun natijah daripada kita jaga mata pandangan kita, kita jaga kemaluan kita, kita jaga daripada perkara yang haram, maka Allah akan bersihkan hati kita daripada segala dosa-dosa. Dan sebab memperbanyakkan pekerjaan dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Apabila Allah dah bersihkan hati kita, maka kita boleh buat perkara-perkara kebaikan semua kita boleh buat. Hasil daripada hati yang bersih. Selagi mana hati kita tak bersih ataupun ada kekotoran, selagi itulah kita tak boleh buat kebaikan. Walaupun kita dengar nasihat-nasihat daripada orang, perkara ni tak elok, perkara ni baik, perkara ni tak elok, tapi kita masih buat juga. Walaupun kita tahu sekali, walaupun kita dengar, itu tanda-tandanya hati kita masih ada kekotoran. Seperti mana kita pernah cerita dulu, Sayyidina Husin pernah berjalan satu hari dengan anaknya, masuk satu kampung ni orang yang benci kepada Nabi, orang yang tak suka pada keturunan Nabi. Jadi orang kampung tu pakat caci maki Sayyidina Husin dan juga anak dia. Tapi Sayyidina Husin hanya senyum, hanya diam jalan macam tu. Sampai satu tempat anak dia tanya, "Wahai ayah, kenapa kamu tidak membalas percakapan ataupun marah balik kepada orang yang caci maki kamu? Kamu hanya senyum saja." Kata Sayyidina Husin, "Sesungguhnya kami tidak pernah diajar untuk nak caci maki orang, tak pernah diajar. Jadi aku tak tahu macam mana nak caci maki orang." Maksudnya Nabi SAW tak pernah ajar anak-anak dia dan cucu-cucu dia, Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan, untuk caci maki orang, perkataan untuk caci maki orang. Jadi aku tidak tahu macam mana nak caci orang. Jadi aku hanya tahu senyum sahaja. Itu tanda-tanda ciri-ciri orang yang bersih hati. Begitu juga Nabi Isa AS satu ketika berjalan dengan pengikut-pengikut dia, Hawariyin, pengikut-pengikut ataupun anak-anak murid kepada Nabi Isa AS, berjalan dan dicaci maki oleh orang. Nabi Isa hanya mendoakan, senyum dan berdoakan, jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberi ganjaran kepada kamu dengan kebaikan. Tiap-tiap kali orang caci maki dia,
tiap-tiap kali itulah dia senyum dan doa, jazakumullahu khairan, moga-moga Allah memberi ganjaran kepada atas kamu dengan kebaikan. Jadi puak-puak Hawariyin ataupun anak-anak murid, pengikut Nabi Isa AS pun tanya, wahai Nabi Allah, kenapa kamu tidak balas cacian ataupun makian orang ramai pada kamu, sedangkan apa yang mereka kata itu semua tak betul belaka? Bahkan kamu berdoa untuk dia, kamu senyum dan kamu doa pula kebaikan untuk dia. Kenapa? Nabi Isa kata, aku mencari-cari di dalam hati aku kata-kata ataupun cacian-cacian untuk aku balas balik kata-kata mereka, tapi aku tak jumpa dalam hati aku. Yang aku jumpa hanya doa. Maka itulah aku sebut. Jadi Nabi Isa kata, mereka mencaci maki, mengeluarkan dengan lidah mereka cacian, makian, kata-kata kotor tu disebabkan hati mereka kotor, dalaman mereka kotor. Maka itulah keluar daripada maksudnya zahir daripada mulut ataupun lidah-lidah mereka. Bagi aku berkata dengan perkara-perkara kebaikan, doa dan perkara-perkara kebaikan, doa dan sebagainya. Itu tanda-tandanya hati kita tu bersih. Jadi yang keluar daripada hati, yang keluar daripada lidah kita pun bersih juga. Kalau hati kita kotor, jadi yang keluar daripada lidah pun kotor juga. Kata Nabi Isa. Sikit dulu nah. Jadi memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu kedua-duanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Jadi natijah daripada kita jaga pandangan kita dan juga jaga kemaluan kita daripada disalurkan kepada benda-benda yang haram, maka Allah akan bersihkan hati kita. Dan daripada hati yang bersih juga, maka kita boleh buat pekerjaan-pekerjaan yang baik ataupun ibadat-ibadat, banyak ibadat, cakap perkara-perkara baik dan buat amal-amal kebajikan hasil daripada hati yang bersih. Jadi anggota yang kita perlu jaga, semua anggota, 77 anggota kita, termasuk mata yang kita bercakap sekarang ni, wajib kita jaga. Kalau kita nak bersihkan hati kita, kita kena jaga sungguh-sungguh mata. Dalam Quran, dalam ayat kita baca tadi surah An-Nur ayat 30 tu, Allah sebut dua, mata kita dan juga kemaluan. Dua-dua ni wajib kita jaga. Dan lain-lain anggota pun wajib kita jaga, pelihara daripada terjebak perkara-perkara yang haram. Maka Allah natijah ataupun kelebihan yang Allah akan bagi pada kita hasil daripada kita jaga anggota-anggota kita tu, Allah akan bersihkan hati kita. Bukan kerja kita nak bersihkan hati ni, Allah yang bersihkan hati. Tapi dia suruh kita buat sekian-sekian dulu. Bila kita buat sekian-sekian tu, baru dia akan bersihkan hati kita. Dan ada pun menakutkan ataupun ancaman Allah dalam ayat ini, maka firman-Nya bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui, ia akan batin barang yang mengerjakan oleh kamu. Allah Maha mengetahui apa juga yang dikerjakan oleh batin kamu tu, walaupun orang lain tak tahu sekalipun, tapi Allah Maha mengetahui. Bagi Allah tu tidak ada yang batin, semua yang zahir. Allah sebut zahir batin tu daripada kita ada, bagi kita ada yang zahir, yang kita nampak kita kata zahir, yang kita tak nampak kita kata batin. Yang kita nampak kita kata zahir, yang terselindung kita kata batin. Kita tak nampak sebab kita pandangan-pandangan makhluk ni ada had-had. Kita boleh pandang benda-benda yang dekat, kita tapi jauh ada had-had dia juga. Ada yang kalau terlalu jauh sangat kita tak boleh pandang dah, kita tak boleh nampak. Pada mata kita ada yang boleh, yang kena pakai kacamata, ada yang pakai kacamata pun masih terhad lagi pandangan, ada pandangan-pandangan. Tapi bagi Allah semuanya zahir belaka, tidak ada yang batin bagi Allah. Seperti mana Allah Maha mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan akan kamu, akan dia, seperti mengetahui ia akan zahir. Seperti mana Allah tahu yang zahir itu jelas bagi Allah, begitu juga batin bagi kamu tu Allah Maha mengetahui seperti mana zahir. Maka selagi akan membalas ia akan dia jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Amal kebaikan tu walaupun kamu kerjakan walaupun sebesar biji zarah sekalipun, Allah akan balas kebaikan. Allah pasti akan Allah bagi pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan kejahatan tu walaupun sebesar zarah sekalipun,
kamu, ya Allah, kamu boleh melihat dia, maksudnya aku akan balas dengan dosa, dengan azab, dan kamu boleh melihat, ya Allah, kebaikan yang kamu buat pun kamu boleh melihat esok di akhirat. Kamu akan dapat faedah daripada kebaikan yang kamu buat. Kebaikan-kebaikan yang Allah perintah tu Allah tak ambil sikit faedah pun. Bahkan faedah tu kembali kepada hamba, kepada makhluk. Kita yang, kalau kita taat perintah Allah, Allah akan bagi besok ganjaran di akhirat. Kalau kita tak taat sekalipun, Allah pun tak rugi pun, dan Allah tak kurang pun kekuasaan dia, darjat dia tak kurang, walaupun sikit sekalipun, sebesar zarah pun tak kurang. Bahkan kita yang rugi. Maka selagi membalas ia akan dia, jika ada yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksa dan api neraka. Wala a'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Ada itu nak tanya? Ada. Ada apa nak tanya? Soalan senang lah, dia pengalim lah. Tanda itu kita bersyukur lah. Tengok mata tu, jaga mata. Itu juga anggota-anggota lain pun sama juga, jaga, pelihara dia. Itu cara nak syukur. Cara kita nak bersyukur, tengok harta keluar, zakat, infak, sedekah. Cara syukur, tengok mata. Apa lagi? Cara untuk kita bersyukur, tengok sihat, tu badan, guna untuk amal ibadat, taat perintah Allah, datang surau berjemaah. Kita lelaki-lelaki lah, perempuan tak dituntut. Perempuan tu dia lebih baik semayang di rumah lagi. Lelaki dituntut untuk datang. Lelaki ni betul aku sebut lelaki yang soleh. Aku tak sebut lelaki yang solehah. Solehah tu aku letak pada perempuan. Solehah ni dia, maksudnya dia di bawah kawalan suami dia, di bawah jagaan suami dia. Dia lebih banyak duduk di rumah. Seperti mana bidadari. Kita belajar buat bidadari. Bidadari ni pandangan mata dia hanya melihat suami dia. Dia tak kalih pandangan dia daripada, maksudnya walaupun satu saat, pada lelaki, pada suami dia tu. Itu ciri-ciri wanita soleh. Memandang hanya suami dia, khidmat hanya untuk suami, sentiasa bersedia apa juga perintah suami dia. Seperti mana ada kisah Fatimah, anak Nabi, Fatimah Az-Zahra. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah perempuan yang pertama yang masuk surga? Nabi kata, ada seorang perempuan lain, bukan kamu. Jadi dia nak tahu siapa perempuan ni. Jadi dia pun tanya kepada Nabi, perempuan tu di mana, sekian-sekian tempat. Dia pun pergi cari perempuan tu. Dia pada hari pertama dia bawa anak dia, Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, dia bawa. Bagi salam, perempuan tu keluar. Dia kata, aku ingin bertandang. Maksudnya nak bertandang masuklah rumah kamu. Hari ni tak boleh, nanti aku bagi tahu suami aku. Suami tak, aku tak ada rumah. Hari ni tak boleh. Lepas tu besok dia datang lagi. Dia tak bawa anak dia, datang dia seorang. Jadi semalam aku minta izin pada suami aku, engkau dengan anak kau nak masuk rumah. Tapi hari ni kau datang dengan seorang. Jadi aku tak boleh. Aku minta izin aku dengan suamiku sekian-sekian macam tu. Jadi datang besok. Datang. Besok dia datang, pendekkan ceritanya, dia masuklah rumah. Jadi dia lah layan sembang seperti mana biasa. Kemudian suami dia pun balik. Dia dengar suami dia balik. Dia muka jadi pucat. Dia masuk dalam bilik, dia bersiap-siap apa semua, dengan bawa di tangan dia ada rotan. Jadi Fatimah pun tak tanyalah, kenapa kamu bersiap sebenarnya, maksudnya bersolek, kita katalah bersolek. Dia kata, ini aku bersolek ni dan pakaian macam ni
Apabila suami aku balik nanti dia berhajat pada aku akan tunaikan hajat dia untuk tidur dengan dia. Lepas tu watan ni pula apa tujuannya? Lepas tu ada air segelas. Watan ni sekiranya dia ada apa-apa yang salah silap aku ni, dia akan rotan aku dengan watan ni. Aku sedia untuk dihukum. Lepas tu air ni untuk aku bagi dia, sambut dia dengan minuman. Sebab dalam perjalanan yang jauh dia dahaga, lapar dan sebagainya. Jadi Fatimah pun balik kepada Nabi cerita sekian A sampai Z. Fatimah kata memang layaklah dia masuk surga. Nabi kata memang dia masuk surga dulu, sebab sebenarnya kamu yang masuk surga yang dulu, tapi disebabkan dia menjadi orang yang perempuan yang menarik kenderaan kamu, jadi dia duduk di hadapan. Fatimah ni akan duduk di atas satu kenderaan. Jadi perempuan yang tadi ni dia akan menjadi orang yang tarik, maksudnya memimpin kenderaan tu. Jadi dia duduk di depan, jadi dia lah masuk dulu. Nabi gurau tu buat lawak tu. Sebenarnya Sayyidah Fatimah ada perempuan yang masuk surga dahulu, dan ditarik oleh perempuan yang tadi. Dia pun akan masuk surga dahulu sebab dia duduk di depan. Jadi orang yang tarik dia tak ada di belakang, dia duduk di depan. Jadi isteri tempat dia di rumah, layan suami, taat pada suami. Kata ulama, isteri ni jaga dua. Selain daripada jaga wajib, yang wajib dia akan boleh masuk surga mana-mana pintu yang dia boleh masuk. Dan lepas tu taat pada suami. Taat pada suami ni jaga dua suami ni. Jaga perut dia, jaga bawah dia. InsyaAllah boleh masuk surga mana-mana pintu yang dia nak. Kerjakan yang fardu, taat pada suami. Taat pada suami itu jaga perut dia, jaga kemaluan dia. Kata Nabi, perempuan ni boleh masuk surga mana-mana pintu yang dia nak. Maksudnya kalau suami dia redha pada dia, Allah redha pada dia, dan suami dia redha, dia mati dalam keadaan Allah redha dan suami dia redha, masuklah surga mana-mana pintu yang dia kendaki. Tapi lelaki tempat dia bukan di rumah. Lelaki kebanyakannya di luar, sampai mencari rezeki, mencari nafkah. Jadi ibadat juga di luar, banyakkan di tempat di masjid, solat berjemaah, belajar ilmu dan lain-lain. Jadi kalau kita nak jadi lelaki yang soleh, pastikan kita selain daripada kita didik anak isteri kita dengan amal-amal kebaikan, dengan ilmu agama, kita fahamkan mereka dengan ilmu agama, taat pada perintah Allah semampu kita. Semampu kita ajar anak isteri kita taat perintah Allah, taat perintah Rasul. Kita juga didik diri kita supaya taat pada Allah, taat pada Rasul. Jadi nak taat pada Allah, taat pada Rasul tu mesti mengikut cara Nabi. Nak taat pada Allah, Nabi macam mana? Nabi jaga sembahyang berjemaah, dia tak pernah tinggal kan? Daripada mula Allah perintahkan solat berjemaah tu sampailah Nabi wafat, Nabi tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Ketika Nabi sakit nazak, tu pun Nabi masih panggil sahabat untuk pimpin, untuk papah dia. Kaki Nabi dalam sebut dia seret di atas tanah. Nabi sembahyang duduk jadi imam, duduk. Sampailah Nabi isyarat kepada, ketika Nabi hampir wafat, baru Nabi isyaratkan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Jadi lelaki sembahyang berjemaah di masjid ataupun surau ataupun tempat mana-mana dia azankan. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini fardu kifayah, wajib yang kifayah. Sebab Imam Syafi'i tak mau beratkan bagi umat. Tapi hakikat kalau kita tengok dari segi hadis, semua merujuk kepada wajib. Sebab tu mazhab Hanafi wajib sembahyang berjemaah, maksudnya meninggalkan berdosa. Kalau kita tengok daripada hadis, memang banyak Nabi ancam, Nabi perintah dan Nabi ancam kalau kita tinggal sampai nak bakar rumah. Itu merujuk kepada wajib. Jadi Imam Syafi'i dia tak mau beratkan kata apa orang Islam di akhir zaman dengan banyak urusan. Dia sebut, dia letakkan hukum fardu kifayah, masih tetap wajib. Sekumpulan, maksudnya apabila ada satu kumpulan yang menunaikan sembahyang berjemaah tu, maka lepaslah dosa. Itu ijtihad ulama. Tapi di sisi Allah, di sisi Nabi, kemungkinan hukum itu wajib. Sebab ada hadis ulama kata meninggalkan solat itu dosa besar je. Tapi hadis sahih Nabi sebut man taraka salat muta'ammidan
Barang siapa yang tinggalkan sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jahara, maka demi sungguh telah kafir dengan nyata. Itu hadis sahih. Tapi ulama hanya meletakkan berdosa besar. Tapi hakikat dia seorang meninggalkan solat dengan sengaja kafir terus. Jadi sebaik-baik cara solatul imanuddin, sembahyang tu ada tiang agama. Jadi cara nak tegakkan tiang agama tu, cara nak jaga tiang agama tu dengan sembahyang. Lepas tu sebaik-baik untuk jaga tiang agama tu supaya kukuh lagi, sembahyang berjemaah. Lepas tu Nabi tak pernah tinggalkan sembahyang berjemaah. Sebab itu satu caranya untuk kita kukuhkan tiang kita tu. Kalau kita ambil cuai ataupun ambil sambil lewa sembahyang, kita tak jaga sembahyang berjemaah, kita boleh tinggal bila masa. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok sendirilah. Kalau kita jenis tak jangan-jangan sembahyang berjemaah, kita nak sembahyang kat rumah kan, kita akan tinggal ke sembahyang. Ada ketika kita malas, kita akan tinggal. Tapi kalau kita jaga sembahyang berjemaah ni, melengah kalau kita ada uzur, ada hal apa-apa, kita tak sembahyang berjemaah. Tapi kalau ada masalah apa, kita akan jaga sembahyang berjemaah. InsyaAllah tuan-tuan takkan tinggal sembahyang berjemaah. Tuan-tuan takkan tinggal sembahyang. Walau macam mana keadaan sekalipun, tuan-tuan akan jaga sembahyang. Itu kelebihan orang yang jaga sembahyang berjemaah. Jadi tak ada cara yang paling baik melainkan ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, Allah sebut dalam Quran. Katakanlah wahai Muhammad kepada kita ni, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka wajib kamu ikut aku. Ikut cara aku, kan? Ikut segala perintah aku, sunnah yang wajibnya, sunnah yang sunat, dan cara-cara aku berpakaian, bercakap, kan? Cara aku buat ibadat, kamu kena ikut aku. Baru kamu akan mencapai yuhibbukum Allah, baru Allah akan kasih kepada kamu. Dengan syarat ikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi perintah, Allah akan kasih pada kita. Yuhibbukum Allah, Allah kasih pada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa. Kalau kita buat menyalahi perintah Nabi, ikut cara Nabi, walaupun kita kasih kepada Allah macam mana sekalipun, ya, tapi kita menyalahi perintah Nabi, kita menyalahi apa yang Nabi suruh kita buat lain, kita tak akan dapat kasih Allah, dan Allah tak akan ampun dosa-dosa. Jadi insyaAllah tuan, umur kita pun dah tak panjang tuan. Jangan kita rasa umur kita panjang dengan datangnya hari jadi kita, datang sambutan hari jadi kita, hari lahir kita tu, kita rasa umur kita bertambah. Bukan bertambah pada hakikat umur ni sebenarnya pendek. Makin bertambah umur tu maksudnya makin pendek umur kita. Kita hakikatnya sebenarnya kita tengah beratur untuk dicabut nyawa kita, untuk kembali kepada Allah, hakikat. Sebab tu kita sentiasa diperingatkan akan mati. Bila kita nak tidur, kita baca doa bismillah wa hayya wa amut, dengan nama Kau ya Allah aku hidup, aku mati. Begitu bila bangkit dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Kau ya Allah telah menghidupkan aku. Ba'da is amatana, selepas Kau matikan aku. Itu mati kecil. Allah boleh matikan kita terus dalam tidur kita tu, tapi Allah bangkitkan kepada kita untuk kita, mana yang belum ada kesempatan untuk taubat, ada dosa-dosa, ada kesempatan untuk taubat lagi. Mana yang amal kurang, tambahkan amal lagi. Yang mana kita masih jahil lagi, banyak ilmu yang banyak benda yang kita tak tahu, kita nak tambah ilmu tu. Tujuan Allah jadikan hidup kita tu. Jadi bersyukur pada Allah, Allah masih hidup kita. Allah tak ambil nyawa kita dalam keadaan kita dosa kita masih banyak. Dalam keadaan dosa kita tak bertaubat lagi. Dalam keadaan fardu ain pun kita tak habis belajar kan. Dosa-dosa banyak, tak sempat bertaubat, amal ibadat pun kurang. Jadi Allah masih hidup kita. Kita puji Allah. Puji Allah. Sampai kita doa bangkit tidur tu, sunnah Nabinya, Nabi bila Nabi baca doa bangkit tidur tu, Nabi akan sapu muka. Sapu muka maksudnya hilang tanda-tanda mengantuk tu. Sapu muka. Kita baca doa, berarti kita berdoa pada Allah. Ya Allah, hidupkan aku, isteriku dan juga anak-anak aku atas iman yang sempurna. Doa pada Allah tiap-tiap pagi tu, selepas baca doa. Ya Allah, ketika Kau ambil nyawaku, nyawa isteriku dan juga anak-anak aku, ambillah nyawa kami dalam keadaan iman kami, iman yang sempurna. Doa pada Allah tuan. Kita ni dosa banyak. Paling kita takut sekali kita cabut, Allah cabut iman, cabut nyawa kita dalam keadaan iman kita tercabut sekali. Auzubillah. Jadi kita paling takut. Jadi banyak berdoa pada Allah, kan? Terutamanya ketika kita bangkit tidur, tambah lagi doa.
Ya Allah, hidupkanlah aku, isteriku dan juga anak-anak atas iman yang sempurna. Dan ketika kau ambil nyawaku, isteriku dan juga anak-anakku, ambillah nyawa kami dalam keadaan iman kami iman yang sempurna. Doa pada Allah jangan tinggal. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini manfaat untuk diri saya terutamanya dan juga tuan-tuan. Mudah-mudahan kita Allah cabut ketika akhir kalam kita, Allah mudahkan kita untuk menyebut kalimah syahadah seperti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dan man akhiru kalamihi qawlu la ilaha illallah dakhal jannah. Bahawa siapa yang akhir kalamnya ketika tercabut nyawanya tu menyebut la ilaha illallah dakhal jannah, pasti dia akan masuk surga. Tapi tak bermakna orang yang mati dalam keadaan tak menyebut kalimah syahadah tu tak masuk atau tak masuk surga. Jadi ini bila sebut kalimah syahadah ni maksudnya dia confirm masuk surga. Tak ada azab. Tak ada azab bagi dia. Dia masuk surga. Tapi sebab tu disebut mati husnul khatimah. Husnul khatimah ni maksudnya mati dalam keadaan iman. Walaupun sebesar zarah sekalipun dia iman, husnul khatimah. Tak kira dia mati jatuh laut ke, aksiden, ataupun mati yang kita tengok dahsyat sakaratul maut dia tu, itu tak bermakna dia mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati kesudahan tak baik. Husnul khatimah ni maksud mati dalam keadaan ada iman, tak kira cara mati. Cumanya orang yang mati dalam keadaan mengucap kalimah la ilaha illallah itu maksudnya dia tidak akan diazab, pasti dia akan masuk surga. Cumanya orang yang mati dalam keadaan tak mengucap syahadah ni, dia akan dihisaplah di akhirat. Kalau dia ada dosa, dia akan diazab dulu, kemudian baru masuk surga. Yang pentingnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam iman. Cuma kita mohon pada Allah supaya mati kita dalam keadaan iman yang sempurna, supaya kita boleh mengucap syahadah. Itu yang paling, kata apa, tiket yang paling bernilai. Kalau kita dapat, maksudnya kita tidak akan dihisap, kita tidak akan diazab, kita akan masuk dalam syurga, insya-Allah. Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راكدا ولا تسمي به عدوا ولا حاسدا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وارحم الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الأغار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحمن. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبي ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلا مقام السودان واغفر لنا ما مضى واسع كرمي وفوض أمري الغاه نغاب سر بالعباد. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخرا ظاهرا باطنا قولا فعلا عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.